Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulen. Sekiranya anda adalah seorang yang boroi, seorang yang berlemak, seorang yang rasa badan tak sihat, sikit-sikit penat, sikit-sikit mengantuk dan korang dah mati akal nak menyelesaikan semua masalah-masalah yang aku bagi tahu tadi, program Lemak Tulen memang untuk korang sebab kita tak pakai apa-apa jenis produk, kita tak guna apa-apa alat senaman, korang pun tak perlu pergi ke gym, semuanya boleh buat daripada rumah saja dengan workout plan yang tak ganggu masa korang dan juga diet plan yang sangat murah dan ikut cita rasa Malaysia. Seluruh orang Malaysia tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira umur, tak kira jantina, semua boleh join program Lemak Tulen 7 hari. Alhamdulillah dah ramai berjaya. Lebih daripada 4,000 orang dah pernah join program Lemak Tulen dan semuanya alhamdulillah dalam masa 7 hari saja ramai yang dah dapat hilangkan boroi. Daripada boroi dah dapat perut yang flat dalam masa 7 hari saja. Korang boleh tengok sendiri dekat page Lemak Tulen, dah banyak dah testimoni kita. Dengan hanya RM89 saja dan tak akan ada cas-cas tersembunyi, kita akan ajar A to Z secara virtual dari rumah anda saja. Kita hanya ada 3 batch sempena bulan kemerdekaan ni. Gunakan PKP dan lockdown ni dengan sebaik-baiknya untuk korang buang lemak korang, hilangkan boroi korang dan jadi rakyat Malaysia yang lebih sihat dengan cara yang paling senang, cepat dan murah. Slot terhad, masa terhad, jadi korang jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Jom join program Lemak Tulen. Dah ada orang buat fake account, menakut-nakutkan aku, menggertak-gertak aku. Assalamualaikum, salam sejahtera. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku nak buat pendedahan sekarang pasal baru-baru ni GPMC. Aku tak tahu GPMC tu apa. Baru je aku tahu tadi. GPMC tu adalah sebuah pertubuhan, persatuan, NGO, gerakan post-mortem COVID-19. Dia cakap gerakan post-mortem COVID-19 bertujuan membedah siasat segala polisi, tindakan kerajaan, elemen penasihatan, kaedah perubatan, prosedur rawatan dan data maklumat berkaitan COVID-19 yang mana memberi kesan dan menjejaskan kehidupan rakyat. Itu GPMC. So baru-baru ni GPMC dia buat sesi live. Dia ada buat satu, orang kata, petition. Dia cakap petition ni supaya tidak mewajibkan vaksin. Aku tak nak cakap apa-apa. Dia ni pro ke apa anti ke aku tak tahu. Tapi dalam live dia ni ada seorang ni dia masuk dalam live tu dan dia ada bagi satu statement yang menggemparkan semua orang, terutamanya tentera. So kita akan dengar apa yang orang ni cakap. Live tu lama 1 jam 47 minit. Termasuk dengan PPIM pun ada juga dalam joint conference ni. Okay. So kita akan dengar apa dia cakap. Supaya korang dengar yang versi live lah. Versi yang full. Apa yang orang ni cakap. Okay, dengar With the politicians, listen. Okay. Penasihat penghormat kita dan kita akan bacakan kenyataan media. Assalamualaikum tu. Okey, sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Okey, saya Nata daripada NGO Kasih Setia Malaysia sama dengan Tok Ki. Saya ada satu saya faham saya bersama dengan PPIM daripada awal lagi berkenaan dengan vaksin dan COVID ni. Jadi apabila semua yang kita perbincangkan dulu yang Dr. Azman daripada awal, daripada tahun lepas lagi kita berbincangkan di rumah Tok Ki, semua benda ni berlaku hari ini. Jadi semakin hari dia orang akan cakap dalam bulan ni dia orang akan mandatori kepada siapa yang tak ambil vaksin. Jadi apa tindakan kita yang seterusnya untuk kita sama ada kita mengelakkan daripada ambil vaksin ataupun kita nak merancang sesuatu untuk kita sekuat-kuatnya orang kata apa, hak asasi kita ni kita memang tak nak ambil. Sebab di luar ni ramai yang tak nak ambil vaksin dan ramai yang ambil satu vaksin tak nak teruskan dengan vaksin yang kedua ataupun yang ketiga. Sekarang ni diorang terumbang ambing, diorang tak tahu dan diorang ditambah pula dengan rasa takut kerana akan dimandatori pula. Lepas tu saya tak tahu apa yang kerajaan sekarang ni ataupun KKM merancangkan.
Tapi dalam ketenteraan sekarang di MINDEF, diorang tengah prepare, diorang sediakan 4 bangka makanan yang besar. Sebab kita diberitahu, rakan-rakan askar yang yang rapat ni diberitahu bahawa satu masa diorang nak lepaskan virus ni melalui udara, dan apabila siren di kem askar berbunyi, maka siapa-siapa yang berdekatan dengan kem askar ataupun keluarga-keluarga askar yang didulukan boleh lari ke dalam kem askar, mungkin untuk 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan untuk diorang duduk menyeruk dalam kem askar ni, Datuk. Baik Tuan, Tuan, apa namanya, kita kesuntukkan masa. Jadi mungkin kita akan bincangkan detail tu kemudian. Orang ni cakap dia adalah wakil Pertubuhan Setia Kasih Malaysia. Okey, dia cakap pasal masalah nak memandatorikan vaksin dekat Malaysia. Itu aku tak nak tahu. Tapi bila dia cakap MINDEF, Ministry of Defence ataupun Kementerian Pertahanan, dia punya bangunan dia, camp dia dekat Jalan Padang Tembak, alright, menyediakan 4 bangka besar seperti yang ada seorang akaun ni, aku rasa geng-geng dia, wallahualam, dia forward benda ni. Azwan Fu. Okay, Azwan Fu. Orang ni, dia dah remove posting ni daripada akaun dia. Aku assume dia takut lah. MINDEF dah bersedia dengan 4 bangka makanan dan menjagakan virus akan dilepaskan secara airborne. Bangka ni, bangka is a defense military fortification. Bangka tu macam pelindungan bawah tanah. Okey, orang korek lubang, buat satu ruang sebagai perlindungan. Macam orang ni cakap tadi, termasuk orang yang share tu juga, dia cakap MINDEF, ATM lah MINDEF, Kementerian Pertahanan, MINDEF, dah menyediakan bangka sebanyak 4 untuk simpan makanan. Sebab kononnya nanti virus akan ditembak melalui udara. Kubu, yes, kubu. Lebih kurang kubu lah, kubu bawah tanah. Aku tanya orang MINDEF. Aku sendiri pernah bekerja dekat MINDEF selama 2 tahun. Aku terus tanya lebih kurang 7 ke 8 orang. Orang yang pernah bertugas di MINDEF, orang yang sedang bertugas di MINDEF, termasuk orang yang sangat rapat dengan akulah. Which is, dia tak ada masalah nak cerita dekat aku pun. Dan aku pun seorang veteran ATM. Respon dorang gelak. Semua cakap ridiculous. Semua cakap mengarut. Dan juga insya-Allah, bila benda ni sampai dekat peringkat tertinggi ATM, satu laporan akan dibuat insya-Allah. Cerita dia sekarang, benda ni tak ada. Aku bagi clear benda ni tak ada. Aku pernah kerja dekat MINDEF. Orang-orang yang sedang bekerja dekat MINDEF pun semua gelak. Semua cakap, it's ridiculous. Mengarut. Totally mengarut. Tetapi disebabkan benda ni dah menjadi viral sedikit sebab dia dah melibatkan ATM dalam dorang punya teori-teori inilah. So insya-Allah ATM pun ada maruah, ada pride yang perlu dijaga jugalah. Dan aku tahu ATM, okay, memang dorang tak sukalah nak layan benda-benda macam ni. Tiba-tiba orang kaitkan dorang dengan benda ni, dan aku harapkan juga ATM boleh ambil tindakan supaya orang tak senang-senang nak kaitkan kita punya ketenteraan dengan benda-benda ridiculous macam ni. Benda-benda mengarut macam ni. Aku jelaskan lagi sekali, totally there is no such thing as bangka besar untuk simpan makanan ke, untuk simpan kita punya aset ke. Tak ada langsung. Kalau ada, buktikan. Orang yang cakap tadi tu, aku minta tolong buktikan. Jangan main cakap sebab dia ada mention kawan-kawan askar, dia bagi tahu, bagi nama dekat aku, siapa askar tu. Dan disebabkan dekat IG story aku nak dedahkan pasal benda ni, dah ada orang buat fake account, menakut-nakutkan aku, menggertak-gertak aku.
Nama fake account tu adalah kau apa hal Rais. Dia cakap, assalam bro, aku nak tanya kau ni. Asal kau nak tunjuk hero sangat ha? Sibuk nak ulas itu ini, kau PM baru ke? Mandai-mandai nak buat pendedahan tula nila. Kau jangan ingat kau bekas askar nak jadi hero negara. Kau jaga family kau sudahlah, jangan nak lebih-lebih. Kalau kau ada pangkat dalam kerajaan tak apalah. Ini buat kepala kau. Aku reply, kau takut ke? Aku tak takut. Aku takut Tuhan kamu, Allah. Aku bukan yang hantar video tu, tapi aku nak komen dekat kau ni. Kau tak payah sibuk-sibuk lebih-lebih lah. Aku geram kat kau ni. Kecut ke? Mailah, call, kita nak bincang sikit. Tadi kata aku goyang, sekarang jomlah, cepatlah. Tadi sibuk nak share dekat story bagai. Kecut ke? Aku cakap kat dia, join live malam ni. Aku tak nak layan. Kalau call ni. Kenapa kau asyik nak live ha? Penakut nak orang nampak. Benda kita dua boleh bincang. Kenapa nak depan orang ramai? Kau memang penakut lah, asyik nak live je. Oh, kalau aku nak live ni, maknanya aku penakut Lagilah aku berani, aku bagi semua orang tengok. Nampak This is the bukti. Dia pakai aku punya nama lah. Tapi ejen nama aku pun salah lah. Kau pehal R-A-I-Z. Nama aku R-A-E-I-Z. Okay? Bukti ada. Live ni juga aku akan upload dekat aku punya YouTube supaya semua orang dapat pencerahan ATM langsung, tak ada kaitan dengan benda-benda ni. Tambah-tambah lagi MINDEF. Sampai orang takut aku nak buat pendedahan ni. Kenapa? Kalau dia bercakap yang benar, kenapa takut aku nak buat pendedahan ni? Jangan takut. Kalau anda seorang yang betul, anda seorang yang memberikan kebenaran, kenapa nak takut? Nasihat aku adalah kepada pengkaji-pengkaji teori-teori apa kejadah semua ni, please bincang dari kalangan korang je boleh tak? Kau jangan libatkan orang, kau jangan menghasut orang. Ni sekarang ni dah main petik MINDEF dah sekarang ni, beraninya. Aku yang bekas tentera ni pun, aku nak mention MINDEF tu, aku fikir banyak kali tau. MINDEF tau. This is MINDEF. Okay, ATM. Tolong jangan create panic. Tolong jangan mengada-adakan cerita yang tak ada semata-mata nak meyakinkan orang supaya dengar cakap korang, dengar hasutan korang. MINDEF tu, kau ingat apa? Taman permainan, MINDEF tu. Aku yang dulu bekerja dekat MINDEF, aku nak masuk di MINDEF, nak buat kerja, nak pergi office aku sendiri, tapisan keselamatan dia gila, babe. Kau ingat MINDEF tu something yang kalau terjadi dekat dalam tu, orang senang-senang nak cerita dekat luar ke? Orang awam sendiri, kalau nak masuk, berapa tapisan dia kena buat? Aku sendiri yang bekerja dekat MINDEF pun, berapa tapisan keselamatan dibuat ke atas orang-orang yang bekerja dekat MINDEF, okay, nak memastikan tak ada benda yang teruk-teruk masuk, tak ada sebarang rahsia yang dibawa keluar. Kau ingat senang-senang kalau ada bunker lah, orang nak cerita. Oh, kita ada bunker apa semua. Tapi disebabkan benda ni dah viral, so aku terpaksa tanya, aku kena buat penafian lah. Sebab ATM dia takkan layan benda-benda yang mengarut ni, benda-benda yang kebudak-budakan ni. Jadi, aku mengambil inisiatif ini sebab aku tak nak institusi ketenteraan kita dapat nama yang buruk. Faham tak? Sebab masa aku dalam askar, aku tak nampak sangat dunia luar. So, bila aku dah tamat perkhidmatan, bila aku dekat dunia awam sekarang ni, aku tengok ramai orang bagi persepsi yang negatif terhadap askar ni. So, why not? Aku mengambil inisiatif ni, aku tak dapat bayaran apa-apa. Aku tak disuruh oleh siapa-siapa. Tetapi sekiranya ada berita-berita yang tak betul, berita-berita yang palsu, yang memburukkan imej tentera kita, yang sedang bekerja siang malam tu, okay, korang nak gunakan nama askar, nak menguatkan korang punya hujah-hujah semua ni, aku kena defend. Aku masih lagi pemegang kad veteran ATM. Jadi apa-apa, perang ke, apa benda ke, insyaAllah mungkin aku pun akan dipanggil balik untuk serve dekat ATM. Tak kisahlah kau persatuan mana pun, tolong jangan libatkan askar. Tolong jangan libatkan MINDEF. MINDEF tu, kalau macam dekat US, dia macam Pentagon lah. HQ untuk ketenteraan. Macam tu. Jangan kaitkan dengan ketenteraan dengan korang punya teori-teori ni. Okay? Askar-askar ni banyak lagi kerja, banyak lagi benda nak fikir, banyak kali yang diorang dalam perancangan. Okay?
24 hours ATM ni bersengkang mata, nak monitor semua, space apa kejadah apa semua ni untuk kita tidur lena. Aku pernah berada dalam ATM, aku tahu macam mana peritnya. Orang tak nampak. Askar dekat luar, dia tunjuk dia happy. Sebab kita orang diajar macam tu. Dekat luar, kau tunjuk kau happy. Kau jangan tunjuk kau mental. Sebab orang semua harapkan askar. Askar ni adalah harapan yang nak mempertahankan Malaysia ni. Sebab tu dia tak boleh tunjuk muka orang penat lah. Aduh mental lah. Penat lah kerja 24 jam. Penat lah. Aku tak boleh tidur ni. Tak boleh. Tapi hakikat dia, kita orang kerja bagai nak gerak tau. Pernah je jadi, ada satulah beberapa insiden lah. Aku tak boleh bagi tahu lah insiden apa. Bukannya yang bawah-bawah ni je. Dengan panglima sekali tau. Bersengkang mata pukul 3 pagi tau. Aku nak cerita kat korang ni lah. Okay, aku tak nak cakap insiden apa, adalah something yang jadi tapi bukan pasal perang ke apa benda tak ada apa-apa lah. Okay, sampaikan panglima kita. Kalau siapa-siapa yang nak cakap, alah orang-orang atas tu semua tidur, relax je, duduk kat office je. Bersengkang mata panglima pukul 2-3 pagi tau, sarung uniform, pergi dekat kita punya HQ, pergi dekat Mindef, PTD, PTU, PTL semua. Okay, kalau korang ingat, alah orang-orang bawah je buat kerja, orang atas tak buat kerja. Itu yang cakap macam tu, itu semua jenis yang tak boleh nak terima hakikat lah. Sebab dia jadi orang bawah. Tapi kalau siapa yang bersungguh-sungguh macam aku ni, orang bawah aku respect, orang atas aku hormat. Kita sama-sama kerja. Bila aku nampak sendiri orang atas pun sama-sama bersengkang mata, aku tengok malu lah. Kalau aku tuang, malu lah. Kalau aku nak mengilat, malu lah. Siapa aku? Kapten je pun. General babe, bersengkang mata pukul 2, pukul 3. Tinggal anak bini kat rumah. Nak kerja. So aku harap korang semua dapat pencerahan. Tak ada sebarang bangka dibina untuk nak simpan makanan. Kononnya nak ready, ada orang nak tembak virus daripada udara. Tiada. Dan korang jangan ingat yang orang yang kalau kau tengok langit ada aircraft fly, nampak ada satu line macam asap tu, kau jangan ingat tu virus. Daripada zaman aku kecil ada benda tu. Okay? Benda tu, bila aku nak bagi korang senang faham lah, benda tu bila aircraft dia langgar awan dalam keadaan high altitude, okay, tekanan rendah, so efek dia jadi macam tu lah. Yang dah post benda tu, yang bersuara pasal benda tu, aku tak tahulah ATM nak ambil tindakan ke apa benda ke, wallahualam. Tapi yang aku tahu, insyaAllah benda ni dah sampai dekat peringkat atasan lah. Sebab kau petik nama Mindef. Okay. Thank you guys. Okay. Semua doa banyak-banyak supaya Malaysia ni selamat daripada segala wabak, bencana dan malapetaka. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri live yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you guys.